Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alibah binti Muhammad Ali. Saya pelajar dari OUM Sandakan Sabah. Saya mengambil jurusan Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Subjek saya pada hari ini HDSE 3203 Pendidikan Awal Kanak-kanak dengan pelbagai keupayaan. Hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai apakah kaedah PDP terbaik untuk kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Di sini saya menyenaraikan beberapa kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran serta kaedah PDP yang terbaik. Kanak-kanak autisma. Autisma adalah gangguan perkembangan neuro sepanjang hayat. Autisma memberi kesan kepada perkembangan otak dan mempengaruhi keupayaan kanak-kanak untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosial. Tingkah laku yang berulangan, pemencilan diri, serta mempunyai keinginan terhadap sesuatu benda. Kaedah gabungan pelajaran dengan muzik. Kaedah ini dikatakan mampu membentuk kanak-kanak berkeperluan khas supaya lebih berkeyakinan dan mampu berinteraksi dengan menggabungkan pengajaran dengan muzik, nyanyian, dan tarian. Kanak-kanak autisma sebenarnya mempunyai bakat mereka sendiri. Kanak-kanak ini akan berasa sangat seronok semasa menjalani sesi pengajaran. Kanak-kanak disleksia. Disleksia adalah sejenis gangguan pembelajaran yang mempengaruhi keupayaan membaca, mengeja, menulis, dan bercakap. Kanak-kanak ini biasanya pandai dan sangat rajin, tetapi mereka mempunyai masalah menaikkan huruf abjad kepada bunyi yang dihasilkan huruf tersebut. Kaedah multisensori. Kaedah ini digunakan untuk merangsang minda kanak-kanak berkeperluan khas melalui 5 deria iaitu penglihatan, sentuhan, pendengaran, rasa, dan bau. Ia dapat membantu merangsang pemikiran kanak-kanak apabila mereka memegang, merasa, mendengar, melihat, dan menghidup. Ini akan memberi tindak balas kepada semua deria mereka. Kanak-kanak diskalkulia. Diskalkulia merupakan sejenis masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak yang tidak dapat melakukan operasi yang melibatkan angka dan simbol dalam matematik. Punca masalah ini adalah pengamatan. Ciri-ciri diskalkulia adalah masalah memproses maklumat atau kelajuan pemprosesan yang agak perlahan dan menyebabkan kanak-kanak tidak dapat menyelesaikan atau memahami sesuatu kemahiran baru dengan cepat. Kaedah main sambil belajar merupakan aktiviti yang dijalankan secara spontan dan menyeronokkan. Main merupakan ekspresi kendiri yang kreatif. Ia mampu menarik minat dan perhatian kanak-kanak terhadap pengajaran dan pembelajaran. Jenis permainan dalam pengajaran adalah permainan manipulatif, fizikal, dan permainan nombor. Kanak-kanak disgrafia. Disgrafia adalah gangguan belajar yang berpusat pada kemampuan menulis kanak-kanak. Karakteristik disgrafia adalah tulisan tangan anak yang seringkali sulit untuk dibaca. Kanak-kanak yang mengalami disgrafia juga kadang-kala menggunakan kata-kata yang salah dalam berkomunikasi. Kaedah sensori motor. Penggunaan kertas dengan garisan untuk panduan sensori motor agar kanak-kanak ini dapat menulis sesuai dengan garisan. Mengajar kanak-kanak ini memegang pensel
dengan tepat, postur tubuh dan posisi kertas mestilah betul. Ini amat penting untuk melatih kanak-kanak ini supaya dapat menulis dengan betul. Setiap kaedah yang kita guna pakai untuk permasalahan pembelajaran kanak-kanak keperluan khas. Pemerhatian, pengawasan, pemulihan, dan pengayaan adalah amat penting untuk perkembangan menyeluruh serta menarik minat kanak-kanak untuk belajar dan dapat mendisiplinkan mereka supaya mereka dapat berdikari di masa hadapan. Sekian untuk pembentangan saya pada kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye.